Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan tengok macam mana cara nak dapat idea dan macam mana nak conceptualize, maknanya fikirkan macam mana nak buat, dan last sekali ialah buat satu inovasi robotik. Okey. So nama Cik Syukri. So ini saya akan tunjukkanlah cara macam mana kita nak mula dapat idea, dan lepas tu kita nak plan, iaitu kita buat konsep dia, dan last kali apa yang benda-benda masa kita nak buat yang kita kena ambil perhatian lah masa nak buat inovasi robotik ni ya. So semua orang minat robot ya. So kita akan cuba buat satu inovasi robotik. Okey. So dekat mana nak mula? Ya. So apa-apa pun untuk buat inovasi ni kita kena mula dengan orang biasa sebut masalah, problem. Tapi saya tak suka pakai istilah problem. Sebab problem ni satu yang nampak negatif. Kita panggil dia sebagai challenges, cabaran. So kita benda yang sama, tapi bila kita sebut dia sebagai cabaran, dia ialah sesuatu yang kita nak atasi. Okey. So kita mesti identify cabaran apa yang kita nak buat, masalah yang kita nak cuba selesaikan. Okey, bukan kita start dengan idea dulu, tak. Kita start dengan masalah yang kita nak selesaikan dulu. Okey, sebab bila kita start dengan masalah ni, idea tu akan lebih jelas. Jadi bila ditanya kenapa buat ni, saya buat ni sebab masalah ni memang berlaku dekat tempat saya. Okey, so dia lebih jelas bila penyelesaian tu terhasil nanti. So kita mula dengan cabaran, challenges. Okey, dan kita akan cari solution untuk challenges tu. Okey, solution tu kita boleh guna satu kaedah yang memang agak yang sesuai yang agak mudah. So yang kita dinamakan sebagai Scampers. Okey, Scampers ni terdiri daripada 1 2 3 4 5 6 7 7 kaedah. Okey, yang kita boleh guna salah satunya ataupun gabungannya ataupun kesemuanya untuk menghasilkan solution kepada cabaran tadi. Okey, so kita pergi satu-satu tengok macam mana nak guna Scampers ni. Okey. So yang S tu is for substitute. Okey, substitute. Okey. So kita nampak orang potong rumput. So kita boleh substitute orang potong rumput tu dengan robot potong rumput. So ini substitute. Okey. Kita juga boleh dapat penyelesaian tu dengan combine. Misalnya lepas potong rumput nak sapu rumput. So kalau kita boleh buat satu robot yang lepas potong dia terus vacuum. Vacuum rumput-rumput tu semua, lepas tu masuk dalam beg plastik. Lagi bagus kan? So itu dah dapat satu idea lagi. Okey, kita boleh adapt. Okey, robot ni baguslah, robot potong rumput saya ni. Dia boleh potong rumput. Okey, kalau saya buat tayar dia tinggi sikit, dia boleh jalan dalam sawah. Dia pun boleh potong potong padi kan. Tapi kena basuh air sikit supaya dia boleh adapt dengan new punya application tu. So yang bawa kepada seterusnya ialah M, modify. Okey, so ini sama macam adapt, kita modify supaya dia boleh adapt dengan tempat yang baru. Okey, dan purpose pun lebih kurang sama. Okey, dia boleh potong rumput, lagi apa benda dia boleh potong. Okey, so kita boleh tambah lagi function macam let's say dia selain boleh potong rumput, kembar rumput, kita juga boleh modify dia supaya jadi robot untuk membaja. Okey, tabur baja. Okey, yang seterusnya kita boleh buat eliminate. Eliminate is kita boleh buang apa benda-benda yang tak perlu, kita boleh buang, ataupun rearrange. Okey, rearrange maknanya robot tu asalnya dia punya jalan ke hadapan. Okey, untuk certain application kita buat dia supaya jalan ke belakang, maknanya belakang ke depan. Kita rearrange dia punya kedudukan sensor dan everything untuk dapat satu inovasi robotik yang baru. Dan kita come out dengan idea, apa idea yang kita nak robotik, idea inovasi robotik yang kita nak buat. Okey, selesai. Betul? Tak selesai. Kalau tengok kenapa daripada idea tu dia balik kepada, ada arrow tu dia balik kepada challenges balik. Okey, sebab bila kita hasilkan satu idea, satu penyelesaian tu mungkin, dan kebanyakan kalinya mungkin akan menghasilkan satu cabaran baru.
So misalnya kita nak buat robot tu untuk kerja kat sawah tadi kan. Okey, sawah ni dia berair. Okey. So cabaran dia ialah macam mana nak buat supaya robot tu kalau kena air tak rosak. Okey, mungkin kena buat casing, kena pakai material yang boleh kena air. Okey. Jadi dia pusing balik satu round lagi. Okey. So dia balik-balik katakan air tadi pergi kepada challenges, dia pergi pada campers ni tengok substitute. Okey, motor ni tak boleh pakai. Buat motor ni kalau kena air dia short. Kita kena tukar motor lain. So kita substitute dia. Okey, dan proses ni berterusan lah sebenarnya. Okey. So itu ialah proses kita nak dapatkan idea macam mana nak buat satu inovasi robotik. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok berkenaan konsep. Okey, konsep sebuah robot. So robot ni tak susah sebenarnya nak buat. Okey, basically dia ada beberapa benda yang kita kena ada. Okey, kita kena ada satu otak untuk dia berfikir. Kita kena ada sumber power. Okey, sumber kuasa dia. Kita juga kena ada kaki untuk bagi dia bergerak. Dan kita juga kena bagi dia sensor supaya dia boleh melihat. Okey, melihat ataupun mendengar ataupun merasa. Dia nak macam-macam lah benda kita boleh buat nanti. Okey. So, untuk kali ni kita akan concentrate dengan robot yang untuk do your bit ni kita akan gunakan microbit. Okey. So microbit ni sebagai dia punya otak, dia sendiri dalam microbit tu dah ada Bluetooth. Okey, dah ada function Bluetooth. Okey, bila ada function Bluetooth ni, kita boleh control dia menggunakan Bluetooth dan dia boleh menghantar data kepada kita menggunakan Bluetooth. Okey. Selain Bluetooth, dia juga boleh menggunakan 2.4 GHz punya radio. Okey, ni macam remote control. Okey, 2.4 GHz radio ni spesifik untuk communication antara microbit dengan microbit. Yang Bluetooth tadi tu boleh microbit dengan smartphone. Okey, 2.4 GHz radio ni ialah microbit dengan microbit. Cuma pada satu masa yang sama kita cuma boleh pakai salah satu. Kalau dah pakai Bluetooth tak boleh pakai 2.4 GHz radio, dah pakai 2.4 GHz radio tak boleh pakai Bluetooth, either one. Okey. Dan dia juga ada accelerometer. Accelerometer ni dia boleh mengesan sama ada microbit tu sending, sengit, terangkat, terjatuh dan sebagainya. Okey. So ini kita boleh implement dalam robot kita. Okey. Contohnya kita buat satu robot yang robot tabung simpan duit. Okey, kita nak buat supaya kalau ada orang cuba nak pecahkan tabung tu, okey, dia akan bunyi alarm. So kita boleh gunakan accelerometer yang dah memang ada dalam microbit ni untuk detect kalau ada orang cuba goncang kita punya tabung tu. Dia nak terbalikkan tabung tu kan, nak keluarkan duit kan. So bila kau balikkan tabung tu dia terus bunyi. Okey. Dan lepas tu dia ada temperature sensor. Kita boleh baca temperature. Okey, dia juga ada light sensor. So dalam microbit ada light sensor, maknanya kita boleh buat robot kita kalau dia detect cahaya gelap dia akan buka lampu. Okey, robot kita ni mungkin untuk bantu orang melintas jalan ke apa kan. Kalau malam dia buka lampu dia. Okey, dan dia juga ada kompas. Kompas ni untuk tahu arah utara selatan tu lah. Okey, so kita boleh implement ni dalam robot kita. Misal kita nak buat robot menunjuk arah kiblat. Boleh. Mana robot kita letaklah arah mana pun kita pusing menghadap kiblat. So kita boleh buat yang tu Ini pun dah bagi banyak idea dah boleh buat So lepas tu selain daripada untuk microbit juga, okey, perlu aware microbit ada dua jenis sekarang ni, version 1 dengan version 2. Okey, dia boleh berfungsi sama kecuali tapi version 2 ni ada banyak extra lah. Banyak tak banyak tapi ada beberapa function extra yang menarik lah. Misalnya dia ada speaker dan dia ada mikrofon. So dia boleh buat bunyi. Kalau version 1 tak boleh buat bunyi dan dia tak ada mikrofon, dia tak boleh mendengar. Bila dia boleh mendengar, ada mikrofon ni, kita boleh buat kalau kita tepuk tangan lampu menyala, tepuk tangan dia dia padam pun boleh buat. Kita boleh buat projek yang macam tu sebab dia ada mikrofon dan dia boleh buat bunyi. Okey.
Yang kedua, dia ada banyak beberapa fungsi kecil lah, tapi yang saya nampak yang besar kegunaan tu sebab ada mikrofon dengan mikrofon dengan buzzer, speaker tadi. Selain tu dia ada satu lagi touch sensor. Logo dekat atas ni, logo atau microbit ni untuk version 2 kita boleh tekan. Okey, kita boleh tekan untuk jadikan input. Okey. So, kalau tak cukup dengan apa yang ada atas microbit ni, kita boleh tambah dengan sensor-sensor lain. Okey, dua sensor ni ialah sensor yang biasa digunakan lah. Satu ialah infrared, satu ialah ultrasonic. Okey, infrared menggunakan cahaya infra. Okey, menggunakan cahaya infra, so dia menggunakan konsep pantulan cahaya untuk melihat. Maknanya kalau cahaya tu, kalau depan dia ada benda, dia akan melantun. Bila melantun, dia tahu depan ada benda. Kalau depan tak ada benda, dia tak melantun. So dia tahulah depan tu tak ada benda. Okey. Dan satu lagi ni ialah ultrasonic. Okey, konsep ultrasonic ni sama, cuma ultrasonic ni satu lagi bagus ialah dia boleh tahu jarak. Kalau infrared ni dia tahu ada tak ada. Ultrasonic ni dia boleh anggarkan jarak. Okey, dan ultrasonic juga menggunakan sound. Ini infrared menggunakan cahaya, ultrasonic menggunakan sound. Okey, so efek dia ialah bergantung pada apa yang kita nak buat robot kita. Kalau dia nak tengok ada tak ada, kita pakai infrared. Kalau kita nak tahu, kita nak robot kita tahu jarak, kita kena pakai ultrasonic. Okey. Lagi satu infrared ni. Okey, ni yang penting ultrasonic ni, kalau untuk application di luar, maknanya outdoor yang ada bercahaya matahari, jangan, kalau boleh elakkan. Okey, sebab cahaya matahari sendiri ada infrared. So dia akan mengganggu sensor ni so kena hati-hati. Okey, kalau infrared ni outdoor kena hati-hati. Okey. So selain daripada tu kena kena aware juga sensor-sensor ni. Okey, ada dua jenis output. Sensor ni dia akan baca benda-benda dekat luar dan dia akan bagi input kepada kita punya otak tadi. Dia akan send signal. Okey. So sensor ni akan baca sama ada signal tu ialah analog atau digital. Okey. Benda yang macam digital ni dia lebih mudah, dia hanya on off. So dia tahu ada tak ada. Okey, analog signal ni kalau kita pakai macam temperature sensor. So dia boleh tahu berapa temperature tu. Maknanya dia bukan setakat ada tak ada. Tengah-tengah tu value tu pun dia boleh baca. Okey. So ini bergantung pada jenis sensor yang kita gunalah. Dan ada sensor yang dia ada dua-dua function ni. Analog boleh, digital pun boleh. So pilih yang betul. Pilih yang betul. Okey. Dan okey, kita pergi pada tenaga. Tenaga ni actually yang paling penting lah. Patutnya saya pergi pada tenaga dulu tadi, baru pergi pada sensor. So tak apalah, kita pergi tenaga. Okey. Challenges dalam buat robotik microbit ni ialah sebab microbit ni menggunakan 3 volt. 3 volt power supply 3 volt power supply. Okey. 3 volt power supply ni bagus sebenarnya sebab dia jimat power. Okey, jimat power, low energy. Cumanya kebanyakan sensor yang ni dan kebanyakan motor-motor yang kita guna perlukan 5 volt. Okey, perlukan 5 volt. Okey, untuk bekerja dengan baiklah. Okey. Jadi hati-hati dengan itu. Okey, perbezaan voltan ni. Okey, so benda ni mungkin perlukan 5 volt, microbit perlukan 3 volt. Okey, hati-hati, jangan gunakan power supply yang sama untuk kedua-dua ni. Okey, jangan masuk 5 volt dekat sini. Okey, masuk 5 volt dekat sini memang dia akan rosak. Okey. Dan sensor ni kalau tak cukup 5 volt, besar kemungkinan dia tak akan berfungsi dengan baik. So ini bahaya. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Okey. So 3 volt dengan 5 volt ni. Ingat, 3 volt dan 5 volt. Sebab kebanyakan sensor dan kebanyakan contoh-contoh projek kalau kita tengok dia mereka selalu guna Arduino Arduino ni memang 5 volt. So kebanyakan sensor yang dia guna memang sensor-sensor 5 volt. So kena hati-hati. Okay. So lastly is untuk motor ni. Last sekali untuk motor. Okay, untuk motor ni ada banyak. So yang biasa kita guna ialah DC TT motor yang ni. Okay, DC TT motor ni lepas tu ni stepper motor. Stepper motor ni, motor DC ni kita boleh control untuk depan belakang dan speed.
stepper ni kita boleh control precise step. Step kali dia jalan tu satu step, so kita boleh control berapa banyak dia pusing dengan tepat sekali, setiap kali sangat tepat. Okey, untuk guna DC motor dan stepper motor ni kita perlukan driver. Driver ni ialah satu circuit khas, okey, untuk menggerakkan dia. Okey, walaupun microbit ni 3 volt, tapi kalau kita sambung direct pada sini dia tak boleh jalan. Okey, diperlukan motor driver. Okey, stepper pun sama. Tapi servo motor yang ni boleh jalan dengan 3 volt, tapi tak recommended sebab dia sebenarnya perlukan 5 volt sekurang-kurangnya. Okey, jadi untuk macam nak kata memudahkan bila buat projek robotik ni, belilah satu extension board. So microbit ni masuk ke extension board ni dah atas tu selalu dah ada power supply semua siap, dan dia boleh control semua benda ni serentak tanpa perlu pening-pening macam mana nak buat power punya circuit. Okey, so itu sahaja untuk pagi ni. So ini just nak bagi sikit idea dan apa consideration, okey, untuk buat satu inovasi robotik. Okey, sampai sini saja. So boleh lawat Facebook Makerspace UTHM, okey, ataupun YouTube Makerspace UTHM. Lebih banyak ada banyak konten di sana lah berkenaan dengan robotik ni. So boleh tengok di situ. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum.